Assalamualaikum, nama saya Anis Waka binti Nordin. Saya daripada kumpulan Merida dan saya akan ceritakan tentang tarian Baba Nyonya dan juga saya akan tunjuk contoh tarian Baba Nyonya. Let's go. Baba Nyonya merupakan etnik unik yang telah wujud di negeri Melaka sejak 600 tahun yang lalu. Etnik ini lahir daripada perkahwinan antara pedagang Cina dan masyarakat Melayu tempatan. Kumpulan etnik minoriti ini memiliki dua budaya warisan iaitu tradisi Cina dan pada masa yang sama menggambarkan ciri-ciri kebudayaan masyarakat Melayu. Seperti masyarakat Melayu di Melaka, masyarakat Baba Nyonya juga mempunyai seni tari yang beridentitikan Baba Nyonya. Antara tarian Baba Nyonya ialah joget dondang sayang, joget trila-trila, tarian sapu tangan, tarian bakusia, tarian payung. Tarian sapu tangan merupakan tarian tradisional Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini menggambarkan kegiatan masyarakat Melayu pedesaan dalam keseharian mereka. Tarian sapu tangan bertempo sedang iaitu 2 atau 4 namun sedikit lebih cepat. Sesuai dengan lagu pengiringnya iaitu lagu Cik Minah Sayang. Tarian ini pun sering disebut sebagai tarian Cik Minah Sayang. Ragam gerakan dalam tarian ini mirip dengan tari Capri dari Tapanuli Tengah atau tari Capoeirino dari Minangkabau. Sebagaimana namanya, tarian ini menggunakan sapu tangan dari awal hingga akhir gerakan. Tarian ini menggambarkan kebiasaan masyarakat, misalnya dalam kegiatan setelah panen. Kegiatan ini penuh dengan rasa kekeluargaan dan memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Nilai-nilai kearifan dan kebiasaan masyarakat Melayu tersebut tercermin pada gerakan-gerakan dalam ragam tarian ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Arif Faisal daripada grup Merida. Saya akan bercerita tentang simbol-simbol berkenaan pasal Baba Nyonya. Sebelum itu saya memakai pakaian tradisional mereka adalah bukan baju bersih, baju sampo. Definisi permissible Vermeille Rose juga dikenali sebagai tembikar nyonya. So, barangan nyonya ini kerana seramik jenis ini hanya digunakan oleh masyarakat Baba Nyonya dalam kehidupan seharian. Perkataan nyonya dan bukan baba digunakan kerana tugas-tugas yang menyuppahkan sesuatu kerajaan adalah tugas kaum wanita. Ini agak berbeza daripada seramik Cina yang lain dan hanya boleh diperboleh daripada kalangan Baba Nyonya yang termastauti. Motif-motif yang Baba Nyonya menghasilkan simbol-simbol tersebut adalah dua perkara, iaitu motif flora. Motif flora adalah motif bunga 4 musim, merupakan motif yang paling popular dalam lukisan seni dalam tembikar. Bunga peony dikenali sebagai mutan, bahasa Cina, dan merupakan raja bunga dalam 4 musim. Untuk musim bunga, ia yang juga digelarkan sebagai Luoyang. Kerana berasal dari Luoyang, Cina, bunga peony ialah sejenis pokok bunga yang kecil tetapi menghasil bunga besar lagi berwarna-warni, telah disambut dengan baik di kalangan orang Cina. Kerana kedua adalah seekor burung atau motif haiwan, seekor burung phoenix atau Feng Huang, iaitu imej burung impian yang diciptakan dan bukannya imej burung yang sebenar. Gambar burung phoenix menunjukkan simbol baik hati kerana ia merupakan burung yang paling dekat dengan syurga, di samping menunjukkan erti pencapaian. So, Feng Huang ni ialah raja segala burung dalam mitos Asia Timur. Jantannya dipanggil Feng dan betinanya pula Huang. Walaupun begitu, kenyataan Feng Huang yang dikenali sebagai ayam jago mulia. Itu saja daripada saya, daripada simbol-simbol Baba Nyonya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akmal bin Chabraouf, Diploma in Fashion Design. Tajuk yang saya akan terangkan ialah agama Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya mengamalkan agama-agama tradisional
Cina dengan menyambut Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong sambil mengamalkan adat Desa Melayu dan penjajah Barat. Pengaruh Portugis, Belanda, British, Melayu dan Indonesia meninggalkan kesan dalam budaya. Selain itu, masyarakat bapa dan nyonya juga amat menghormati jasa nenek moyang mereka yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, seperti jasa nenek moyang mereka yang membolehkan mereka untuk lahir dan menikmati kehidupan dunia sebagai manusia sehingga beberapa generasi. Masyarakat bapa dan nyonya mempunyai adat istiadat perkahwinan yang hampir sama dengan adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu, tetapi masih lagi tidak meninggalkan adat perkahwinan masyarakat Cina. Adat perkahwinan yang masyarakat baba nyonya amalkan mempunyai 3 tahap untuk pasangan itu menjadi suami isteri. 3 tahap itu ialah nombor 1 ialah merisik. Kebiasaannya ibu bapa akan cuba mengambil tahu tentang bakal menantu yang dipilih atau yang dicalonkan. Nombor 2, bertunang. Bertunang merupakan proses mengenal hati budi pasangan. Yang ketiga pula ialah majlis perkahwinan itu berlangsung. Bermula dengan upacara Ciu Tau dan Cimpang pada hari pertama. Ciu Tau merupakan upacara sisir rambut, manakala Cimpang pula merupakan pertemuan kedua-dua mempelai. Seterusnya pada malam kelima, upacara Cia-cia diadakan untuk memperkenalkan rakan-rakan dan saudara mara pengantin lelaki kepada mempelai perempuan. Upacara bikin 12 hari merupakan hari penentuan kesucian pengantin perempuan pada hari akhir majlis perkahwinan tradisi ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sofili Anur binti Muhammad Sahir. Saya dari program Diploma in Fashion Design dan tajuk yang saya akan terangkan pada hari ini adalah Kraftangan Baba Nyonya. Di sini kita ada replika kasut Baba Nyonya yang saya buat sendiri. Tapak ni saya menggunakan plastisine atau tanah liat, dan untuk tali kasut Baba Nyonya ni saya menggunakan kertas lukisan A3 yang saya warna dan lukiskan sendiri. Nampak? Kasut mani ini adalah hasil kraftangan kaum Baba Nyonya di negeri Melaka. Ia merupakan kasut tradisi dan sering digunakan dalam segala jenis perayaan yang diadakan. Corak dan motif bagi kasut mani ini kebanyakannya terdiri daripada flora dan fauna seperti bunga mawar, cendrawasih dan sebagainya. Padanan warna manik dan pakaian mereka sering dipengaruhi oleh kebudayaan mereka sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Aisyah binti Azhar. Saya dari kumpulan Merida. Kumpulan kami diberikan tajuk iaitu Baba dan Nyonya. Dan saya ditugaskan untuk menerangkan tentang seni bina Baba dan Nyonya. Rumah Baba Nyonya dibina bercirikan seni bina budaya Cina yang unik. Ia dibina sekitar tahun 1890-an dan mempunyai lantai jubi Inggeris, seni besi Scottish dan seni ukir Cina, kayu Cina yang cantik. Rumah ini turut memuatkan lebih 1000 jenis barangan antik dari negeri Cina dan England. Terdapat juga bilik tidur khas untuk setiap penghuni rumah yang dihiasi dengan mewah. Kebanyakan rumah-rumah ini dapat memperlihatkan keunikan campuran pengaruh Belanda dan Cina. Seperti kita dapat lihat di sinilah. Bagi kaum Baba Nyonya, seni pertahanan diri yang diamalkan ialah Wushu. Wushu merupakan sekumpulan gaya pertarungan yang telah diwujudkan ratusan abad yang lalu di China. Wushu mempunyai gaya yang tersusun, berseni dan menarik untuk dipelajari. Ia menggabungkan elemen persembahan bersama teknik bela diri.
Namun, wushu adalah sukan yang berbahaya jika tidak dipelajari dengan betul. Kerana selain melibatkan aksi kasar, ia juga menggunakan senjata. Kalau nak tahu, kegiatan wushu di Malaysia ini lebih menumpu kepada pertandingan dalam kategori sanda, seni pertempuran dan taulu, seni persembahan. Pada 2013, semasa Pujahana Wushu Dunia di Kuala Lumpur, kita mendapat tempat ketiga keseluruhan dengan 4 tingkat emas. Hebat kan? Saya Kuziana Wafi. Saya akan membentangkan tentang pakaian tradisional Baba Nyonya. Terdapat beberapa perbezaan antara kebaya masyarakat Melayu dan kebaya Nyonya. Kebaya Nyonya memerlukan 3 pasang kerongsang untuk dijadikan butang berbeza kepada kebaya tersebut. Baba perempuan memakai pakaian kebaya dan kain sarung. Pakaian ini merupakan pakaian tradisional nenek moyang mereka yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Ia merupakan satu simbol identiti bagi masyarakat Baba. Assalamualaikum, nama saya Nurin Izzati binti Nur Azizi dan saya dari kumpulan Merida. So hari ini saya akan bercakap tentang makanan tradisi Baba dan Nyonya. Masyarakat Baba dan Nyonya sememangnya terkenal di negeri Melaka. Masyarakat ini dikenali dengan makanan tradisinya yang turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Biasanya makanan kaum Baba ni berasal daripada Cina dan disesuaikan dengan selera kaum Baba yang menggemarkan masakan pedas kaum Melayu. Amalan ini diamalkan hanya di rumah saja. Makanan dan masakan tradisi masyarakat ini hanya disajikan pada sambutan Tahun Baru Cina, hari lahir dan hari perkahwinan. Beberapa jenis masakan Baba iaitu sambal, kari, pangteh dan bakwan kepiting, iaitu campuran daging kinze dan sup ketam. Salah satu makanan tradisi Baba dan Nyonya yang telah saya hidangkan ialah ayam kari dan nasi kunyit. Bukan itu saja, Baba dan Nyonya juga mempunyai kuih-muih tradisi mereka tersendiri, iaitu teh kuih dan kuih-kuih yang berbentuk kura-kura. Kuih itu berwarna hitam, merah dan biru. Selain kuih tradisi, kaum Baba juga meminati salah satu kuih kaum Melayu iaitu kuih tart. Yes, kuih tart. Itu je daripada saya, makanan tradisi kaum Baba dan Nyonya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Tun Farah Imanina. Jadi saya akan membentangkan tentang perayaan yang disambut oleh masyarakat Baba Nyonya. Jadi masyarakat Baba Nyonya banyak mengadaptasikan perayaan masyarakat Cina seperti menyambut Tahun Baru Cina, Sembahyang Bulan dan juga perayaan bulan Mei. Malam sebelum hari Tahun Baru Cina, diorang akan mengajak semua saudara mara dan juga ahli keluarga yang jauh atau dekat datang untuk menjamu saudara dan juga membakar mercun pada malam itu untuk memberi tanda kemeriahan. Dan juga pada keesokan paginya mereka akan pergi sembahyang dan menuntut kesejahteraan untuk hari Tahun Baru Cina. Masyarakat Baba Nyonya juga akan menyediakan peralatan sembahyang Datuk Pau iaitu 3 cawan teh, 2 batang lilin dan juga 12 batang colok. Dan diorang akan sembahyang dan meminta untuk dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Untuk perayaan kelahiran pada bulan lunar penuh iaitu 30 hari selepas kelahiran anak, Nyonyas akan menyediakan nasi kunyit, kari ayam, kek kacang merah yang berbentuk kura-kura dan juga 2 biji telur rebus untuk dibagikan kepada moyang-moyang dan seterusnya selebihannya akan dibagikan kepada saudara mara. Apabila berlakunya kematian, masyarakat Baba Nyonya menyatakan ianya adalah perkara yang amat menyedihkan bagi mereka. Dan bagi mereka, kepercayaan mereka adalah mereka harus berkabung selama 3 tahun dan pada tahun pertama mereka hanya dibenarkan untuk memakai pakaian hitam dan putih. Dan pada tahun kedua dan ketiga, mereka hanya dibenarkan memakai pakaian berwarna biru dan hijau.
sepanjang tempoh pergabungan mereka dilarang untuk melakukan apa-apa perayaan. Hi everyone, my name is Aisyah Sofia binti Azhari. I'm taking Diploma in Fashion Design. Hari ni I nak tunjuk kat you guys satu permainan tradisional. Ini dam ula. So I akan terangkan cara nak main dam ula ni. Okay, dam ula ni boleh main 2 orang ke atas. You guys boleh main ramai-ramai. Yang penting 2 orang ke atas, tak boleh main seorang. And then benda ni kena guna dadu. Tau main guna dadu, you guys just baling je dadu tu. Contohnya I baling dadu and then I dapat 6 kan. So I jalan je sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I dapat 6, I berhenti kat sini. Kalau I dapat 6, I berhenti je kat sini. Lepas tu contohnya kalau kawan I lagi seorang tu baling dadu, dia dapat 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dapat 5, kat sini kan ada tangga kan. Tangga ni dia boleh loncat ke atas. So dia naik sampai ke nombor 8 ni. Macam tu. Lepas tu I punya turn balik. Kalau I jalan I dapat 8, I just jalan balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau I dapat kepala ular ni means maknanya I kena turun balik sampai ke bawah, sampai ke nombor 4 ni. Macam tu. So maknanya macam kalau kita main benda ni, kalau kita dapat tangga kat bawah ni, kita boleh loncat ke atas naik. Kalau kita dapat kepala ular, kita kena turun balik ke bawah. Macam tu. So main dia just macam tu sampailah yang last, siapa yang habis dulu dia kira pemenang. Macam tu je. Thank you.